Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang lintasan benda-benda di langit, di antaranya bumi, matahari dan bulan. Benda-benda langit tersebut beredar sesuai dengan orbit masing-masing. Di dalam Al-Quran, lafaz falak disebut 2 kali. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, dan masing-masing beredar pada garis edarnya. Surah Yasin ayat 40. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Masing-masing dari keduanya itu beredar dalam garis edarnya. Surah Al-Anbiya ayat 33. Ayat-ayat di atas menjelaskan bahawa matahari dan bulan bergerak dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Matahari tidak akan muncul pada waktu malam, manakala siang dan malam pula bergilir-gilir menggantikan antara satu dengan yang lain. Setiap sesuatu di langit itu beredar pada orbitnya, masing-masing menurut ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelasnya ilmu falak adalah ilmu yang membincangkan mengenai pergerakan jasad-jasad samawi, khususnya bulan, matahari, bintang dan planet pada orbitnya masing-masing. Pada hari ini, ilmu falak lebih dikenali sebagai astronomi, manakala skop kajian bidang falak ini terlalu luas kerana ia melibatkan alam cakrawala keseluruhannya. Di Malaysia, skop ilmu falak khususnya falak syar'i di Jabatan-Jabatan Mufti dan dibantu oleh Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia dari setiap negeri adalah tertumpu bagi tujuan penyempurnaan sesuatu ibadah, khususnya bidang-bidang yang berkaitan penentuan waktu solat, penentuan arah kiblat, penentuan takwim hijrah, penetapan anak bulan dan gerhana matahari serta bulan. Terdapat 10 balai syarab yang telah pun terbina sepanjang perkembangan falak dan astronomi di Malaysia. Antara balai syarab yang terdapat di Malaysia adalah: yang pertama, Pusat Falak Syekh Tahir di Pulau Pinang. Ia telah dibina pada tahun 1988 dan menjadi balai cerap yang pertama yang dibina di Malaysia. Yang kedua adalah Balai Cerap Kuzza yang terletak di Bukit Merang, Terengganu dan telah dibina pada tahun 1994. Seterusnya, Kompleks Falak Al-Khawarizmi yang terletak di Kampung Balik Batu, Tanjung Bidara, Melaka telah dibina pada tahun 2002. Seterusnya adalah Observatori Negara di Langkawi. Ia merupakan observatori yang paling barat dan telah dibina pada tahun 2006. Yang kelima adalah Balai Cerap Al-Biruni yang terletak di Tanjung Dumpil, Putatan, Sabah, telah dibina pada tahun 2006. Seterusnya adalah Balai Cerap Mini Jabal Falak di Berang, Perak. Balai cerap yang telah didirikan pada tahun 2008 ini adalah bagi tujuan latihan kepada para peserta kursus yang hadir ke Institut Tanah dan Ukur Negara. Seterusnya adalah Balai Cerap Selangor yang terletak di Sabak Bernam, Selangor. Ia telah dibangunkan pada tahun 2009 dan selesai secara sepenuhnya pada tahun 2010. Seterusnya, Balai Cerap Teluk Kemang, Negeri Sembilan. Kedudukannya merupakan salah satu tempat paling strategik di Asia Tenggara bagi aktiviti cerapan hilal. Di Malaysia, mencatat rekod sebagai tempat cerapan yang mempunyai kenampakan hilal paling tinggi berbanding di tempat-tempat lain di seluruh negara. Seterusnya adalah Balai Cerap Kota Baharu, Kelantan. Ia merupakan balai cerap pertama di Kelantan dan telah dibina pada tahun 2017. Dan yang terakhir adalah Pusat Falak Miri yang terletak di Sarawak. Ia baru sahaja siap dibina pada tahun 2020. Perubahan zaman telah membawa kepada teknologi-teknologi baru bagi membantu dan menyokong aktiviti falak ini, di mana perubahan teknologi bergerak daripada penggunaan armillary sfera, astrolabe, kuadran dan juga jam matahari berubah kepada zaman terkini, di mana peralatan maju seperti teleskop dan juga total station yang semakin dikenali dan kerap digunakan oleh Jabatan Ukur dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam cerapan hilal dan aktiviti berkaitan.
Kesimpulannya, ilmu falak adalah antara ilmu yang tertua dan masih dipraktikkan sehingga ke hari ini. Kini, ilmu falak bukan sahaja dilihat semakin meluas penggunaannya, tetapi juga telah berjaya menarik minat pelbagai lapisan masyarakat. Adalah diharapkan agar ilmu falak ini terus giat dipelajari, khususnya di kalangan generasi muda masa kini. Semoga ilmu yang pernah dan masih dikuasai kepakarannya oleh cendekiawan Muslim ini akan menjadi warisan berharga yang akan terus memberikan sumbangan besar kepada kemajuan manusia sejagat, khasnya kepada seluruh umat Islam di masa-masa yang akan datang.